untuk menguasai kawasan-kawasan untuk mengedar dadah. Ini berlaku di kawasan-kawasan di ibu kota dan di kawasan seperti Negeri Selangor. Kementerian Dalam Negeri harus memberi penjelasan mengenai hal ini segera. Saya juga ingin tahu kesan kadar jenayah melibatkan warga asing kepada kadar jenayah yang sedia ada. Saya menyarankan seluruh pasukan polis untuk meningkatkan disiplin, jati diri, kuatkan semangat serta moral untuk menjalankan tugas dengan cemerlang walaupun didepani dengan keadaan yang amat mencabar. Kematian suspek semasa di dalam tahanan polis tidak patut terjadi. PDRM harus menganggap setiap nyawa suspek sebagai suci dan hak-hak mereka dihormati semasa menjalankan siasatan dan semasa reman. Demi meningkatkan disiplin pasukan, Suruhanjaya Penambahbaikan Penjalanan dan Pengurusan PDRM telah mengesahkan penubuhan IPCMC. Jadi, PDRM harus mengemukakan cadangan bagaimana IPCMC boleh diterima pakai dan bukan sekadar menolaknya dengan mengatakan ia tidak diperlukan. Walaupun Menteri pada pagi ini saksi soal jawab ada memberi penjelasan, tapi saya masih berharap jika IPCMC tidak diterima, kerajaan harus memberi justifikasi yang kukuh dan memberi bukti undang-undang yang sedia ada adalah memandai dan dilaksanakan dengan baik. Itu yang betul. Sejak 2008, kerajaan telah menggunakan pakai dan mengimplementasikan sistem PERO untuk mengurangkan kesesakan penjara. Saya ingin mengetahui selepas 5 tahun pelaksanaan, apakah kesan kepada bekas panduan yang melalui sistem ini dari segi integrasi bersama masyarakat, dan apakah sistem recidivism bekas panduan tersebut. Itu yang betul. Pembaruan sistem pendidikan amatlah penting bagi memastikan kelestarian dan kesinambungan kecemerlangan rakyat Malaysia untuk bersaing dengan masyarakat antarabangsa sesuai dengan wawasan negara. Komitmen kerajaan melalui Kementerian Pelajaran untuk menghasilkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau Malaysia Education Blueprint amatlah dipuji. Menurut PPPM, terdapat 5 aspirasi sistem pendidikan Malaysia, iaitu access, quality, equity atau kesamarataan, perpaduan dan kecekapan. Kesemua aspirasi yang dirujuk di dalam PPPM tadi haruslah mengambil kira semua aliran pendidikan, sama ada aliran kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, Tamil, sekolah agama Rakyat dan sekolah Mubalik. Ajakan-ajakan yang terdapat di dalam PPPM dapat menonjolkan keberkesanan sistem pendidikan negara dalam membentuk modal insan yang berkualiti dan berdaya saing tinggi. Tuan Yang Dipertua, di sini saya ingin merakamkan sokongan terhadap dasar kerajaan dalam memberi bantuan kepada sekolah-sekolah bantuan modal berbagai adilan demi meningkatkan lagi mutu pendidikan di sekolah-sekolah tersebut. Inilah keunikan sistem pendidikan negara kita yang mengetengahkan pelbagai adilan. Negara ini memberi hak yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan melalui Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan kepada sekolah-sekolah vernakular supaya bahasa ibunda murid boleh digunakan sebagai medium perantaraan. Panjang lagi yang Mama. Ya, panjang lagi. Keunikan ini juga telah ditekankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri bahawa sekolah-sekolah vernakular ini tidak akan dimansuhkan dan akan terus diberi bantuan yang sewajar kerana ia merupakan satu aset. Bagi jalan tak? Tak cukup masa nanti. Bagi jalan. Saya berharap kumpulan-kumpulan NGO dan pihak-pihak tertentu jangan sekali-sekali membangkit isu untuk memansuhkan sekolah-sekolah vernakular ini atas alasan ia menjadi penghalang perpaduan. Kita perlu lihat kepada bahasa itu adalah aset negara dan merupakan alat untuk meningkatkan daya saing negara. Bahasa Mandarin sekarang merupakan satu bahasa yang mempunyai nilai ekonomi, memandangkan negara China telah muncul sebagai kuasa ekonomi dunia yang disertai. Itu NGOBN betul. Tuan Yang Dipertua, saya ingin menegaskan di Dewan Yang Mulia ini bahawa MCA tidak bersetuju sama sekali dan mengutuk cadangan bekas Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Muhammad Noor Abdullah agar menjenamakan semula SJKC kepada Sekolah Pengajian Bahasa yang terbuka kepada semua rakyat Malaysia. Cadangan tersebut tidak membantu kerajaan dalam pembangunan negara, malah mengakibatkan ketidakpuasan dan ketidakharmonian antara kaum di Malaysia. Saya ingin menegaskan bahawa kewujudan SJKC atau SJKT tidak patut dipertikaikan
Malahan keujian dijamin oleh Akta Pendidikan 1996 langsung tidak mencegah dengan perlembagaan persekutuan. Tuan Ketua. Sebagai seorang yang arif tentang perlembagaan persekutuan terutama perkara 152, cadangan beliau itu boleh mencetuskan gambaran bahawa SJKC tidak mengambil pelajar dari kaum bukan Tionghoa. Pada hakikatnya, tiada halangan di peringkat SJKC untuk mengambil pelajar selain daripada kaum Tionghoa untuk belajar di sekolah tersebut seperti yang saya jelaskan tadi. Tuan Ketua, dengan adanya sekolah jenis kebangsaan ini, murid-murid bukan saja dapat mempelajari bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris, malah boleh bertutur dalam satu lagi bahasa. Keunikan sistem ini seharusnya diterima oleh semua pihak sebagai satu kelebihan yang dapat mendatangkan faedah dan aset kepada negara. Mengenai kekurangan guru dan tenaga pengajar di SJKC, saya ingin memohon Kementerian Pelajaran menggunakan pendekatan baru iaitu jawatankuasa khas meja bulat untuk mengatasi masalah kekurangan guru di sekolah-sekolah ini. Kualiti pendidikan murid akan terjejas jika nisbah guru di sekolah berkurangan berbanding nisbah murid akibat pertambahan murid. Ini adalah masalah yang menjadi satu kekusutan di peringkat SJKC. Pihak Kementerian Pelajaran perlulah membuat perangkaan dan unjuran yang tepat untuk membantu menyelesaikan masalah. Tuan Yang Di-Pertua, Abbas Sinju Jipo bertarikh 23 Jun 2013 melaporkan lawatan kerja pegawai pelajaran daerah Pekan yang telah memaklumkan secara lisan cadangan beliau supaya SJKC Kiwa di Pekan Pahang dan SJKC Kemasyo di Mengkarak Pahang digabungkan ataupun dicantumkan menjadi satu sekolah disebabkan kedua-dua sekolah tersebut merupakan sekolah kurang murid. Surat pegawai pelajaran tidak sepatut mengetengahkan cadangan sedemikian, tindakan disiplin perlu diambilkan. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran telah memberikan hala 7 yang positif mengenai hal ini di mana terdapat lebih 2,000 sekolah yang dikategorikan sekolah kurang murid di seluruh negara. Kerajaan akan memberi perhatian sewajarnya untuk meningkatkan lagi kualiti sekolah kurang murid untuk berada standing dengan sekolah yang ramai murid. Tuan Yang Di-Pertua, untuk memelihara aset negara yang dimanifestasikan oleh sistem pendidikan vernakular seperti yang saya katakan tadi, saya ingin mencadangkan juga kepada pihak kerajaan mengkaji untuk mengiktiraf CJ United Examination Certificate atau UEC. Ini merupakan satu cara kerajaan dapat meneruskan agendanya untuk menaik taraf kualiti pendidikan di negara ini. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, UEC memang diiktiraf oleh ratusan universiti terbuka di dunia. Malahan sejak tahun 1996, semua IPTS di Malaysia menerima UEC sebagai kelayakan memasuki ITPS. Manakala mulai tahun 2011, kelayakan UEC turut diterima oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia untuk mengikuti kursus ijazah sarjana muda perguruan. Oleh itu, pengiktirafan CJ UEC adalah merupakan satu langkah ke hadapan dengan mewujudkan sistem pendidikan yang komprehensif. Tuan Yang Di-Pertua, Tanjung Piai, bagi laluan boleh, minta laluan. Terima kasih Tanjung Piai kerana banyak menghujahkan isu-isu yang dibawa oleh rakyat Malaysia dan juga Pakatan Rakyat, dan terutamanya tadi IPCMC yang telah memperjuangkan tentang yang check and balance terhadap polis yang lebih profesional. Dan saya rasa ini satu isu yang begitu penting, dan hari ini ada hakim Mahkamah Tinggi yang juga bersetuju dan memujuk supaya mendesak supaya kerajaan tubuhkan IPCMC dengan segera untuk memastikan polis bertindak dengan adil dan tidak ada lagi orang yang mati dalam lock-up dan sebagainya. Isu yang kedua adalah UEC yang begitu penting kepada masyarakat Cina di Malaysia, dan saya ingin tanya kepada Tanjung Piai, bolehkah kita sama-sama Tanjung Piai dengan Bayan Baru kita buat satu usul untuk menubuhkan IPCMC dan juga UEC bersama-sama dengan antara Bayan Baru dengan Tanjung Piai. Terima kasih.
Yang berhormat, saya tadi dah bahas tu IPCMC. Yang Mohd diingatkan 8 minit lagi. Tak sempat tu. Masih tunggu nanti Menteri lah jawab. Berkaitan dengan UEC Yang Berhormat, itu dah diperjuangkan dah. Kita dah tahu bagaimana kita nak uruskan. Kita harap, sebab tu saya menjuru kepada kerajaan mempercepatkan proses untuk pengiktirafan tersebut. Jadi Tuan Yang di-Pertua, kadar perkembangan ekonomi Malaysia perlu dipertingkatkan lebih-lebih lagi selepas pilihan raya umum ke-13. Keadaan politik negara sejak 2009 di mana terlalu banyak politicking telah menyebabkan banyak pelabur menunggu pasca pilihan raya umum untuk menentukan sama ada ingin melabur atau tidak di negara ini. Cuaca politicking yang melampau belum lera lagi. Pelabur masih lagi berwaspada. Perancangan dan pembaruan kerajaan juga tertangguh kerana setiap perancangan dan pembaruan tersebut dipolitikkan oleh pihak tertentu. Pada masa ini, marilah kita bersama-sama bergadim tenaga dan bekerja untuk memastikan keadaan ekonomi negara lebih stabil dan hentikan politik. Sedanglah kita diambang kelembapan ekonomi negara China, negara Eropah. Jika kita tidak bersatu, tidak mungkin rakyat Malaysia mencapai pendapatan yang tinggi dan Malaysia tidak akan menjadi negara maju hanya 7 tahun dari sekarang. Untuk mengembangkan ekonomi negara, kita harus memberi keyakinan kepada rakyat dan pelabur asing untuk melabur di negara kita. Jika keadaan masih lagi tidak memberangsangkan, bukan saja pelabur asing tidak akan melabur, malah rakyat dan perniagaan yang berpusat di Malaysia akan melabur di negara lain. Dapuran Bank Malaysia menyatakan ekonomi negara akan berkembang sebanyak 4.1% pada suku pertama 2013 dan dijangka mencapai 5 hingga 6% bagi tahun 2013. Jika ini benar, maka ia adalah satu yang positif untuk negara. Akan tetapi, kerajaan harus memastikan tiada kececeran di sebalik perkembangan ekonomi yang pesat ini. Perbezaan antara jurang antara yang kaya dengan miskin harus dikecilkan bagi memastikan semua rakyat Malaysia menikmati perkembangan ekonomi tersebut. Tuan Yang di-Pertua, adalah harapan saya supaya kerajaan mengkaji semula pembaruan peraturan kewangan dan rezim percukaian untuk membantu perkembangan perniagaan, perdaburan dan keusahawan. Kerajaan juga harus memberi tumpuan kepada perusahaan kecil dan sederhana atau SME kerana lebih 90% syarikat yang beroperasi di Malaysia merupakan SME yang menyumbangkan 33% kepada GDP. Polisi-polisi kerajaan haruslah membantu SME, sebagai contoh polisi pelaksanaan gaji minimum. Walaupun pelaksanaan gaji minimum pada masa yang akan datang dilihat sebagai satu langkah yang baik dan menguntungkan pihak pekerja dan akan menggambarkan kemajuan masyarakat yang bersifat inklusif. Kerajaan juga harus mengkaji kesan pelaksanaan gaji minimum kepada pihak SME pada masa kini. Terdapat dugutan di mana Kementerian SME mengatakan pelaksanaan gaji minimum ini membebankan mereka dan ada ingin membuang tenaga kerja kerana tidak berkemampuan. Dari sudut pandang aliran wang ke luar negara pula, Malaysia akan kerugian kerana warga asing akan mengirimkan lebih banyak wang mereka ke luar negara. Saya cadangkan Kementerian Sumber Manusia memandangkan manfaat atau benefits kepada pekerja seperti pengangkutan, kediaman atau allowance boleh diambil kira sebagai gaji supaya tidak terlalu membebankan SME. Bagi menguatkan kedudukan SME di negara ini, kerajaan jangan terlepas pandang peranan SME domestik yang banyak menyumbang kepada pembentukan modal dan daya tahan ekonomi negara. Untuk itu, saya menyarankan kerajaan supaya memberi bantuan kepada SME dengan menyediakan pelan induk yang menyeluruh untuk menunjak SME ke hadapan sambil berasing di pasaran antarabangsa. Tuan Yang di-Pertua, berhubung dengan isu pereksportan sarang burung ke negara China, saya terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah menghantar satu rombongan yang diketuai oleh Duta Khas Perdana Menteri ke Republik Rakyat China yang berbahagia Tan Siong Kating serta rombongannya yang diangkutai oleh pegawai-pegawai kerajaan dari Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dan Kementerian Kesihatan pada bulan Mac yang lalu ke Beijing untuk mempermudahkan penyelesaian isu tersebut. Saya difahamkan bahawa susulan dari segi rundingan tersebut, sebahagian pembincangan telah mendapat hasil di mana baru-baru ini negara China telah bersetuju menarik balik sekatan produk sarang burung Malaysia berjenis sarang burung mentah yang telah dibersihkan dengan kelulusan secara bersyarat kepada 9 syarikat
pemprosesan tempatan yang telah diperiksa oleh pasukan dari Jabatan Pentadbiran Akreditasi dan Persejarah Kebangsaan China. Akan tetapi, isu sarang burung mentah belum dibersih yang turut dibincang dalam rundingan tersebut yang telah pun mencapai persefahaman untuk dieksport dengan syarat tertentu antara kerajaan Malaysia dan negara China masih tiada perkembangan yang menggalakkan. Saya difahamkan juga bahawa Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia sedang menyediakan jawapan kepada soalan-soalan yang dikemukakan oleh agensi kerajaan China sebagai dokumen rujukan sebelum mereka melakukan penilaian risiko dan seterusnya berdunai mengenai protokol yang harus digunakan pakai untuk pengeksportan sarang burung mentah yang belum dibersih. Memandangkan hampir 95% dari pengusaha sarang burung yang merangkumi 60,000 premis sarang burung adalah terlibat dalam pengeluaran sarang burung mentah yang belum dibersih. Saya berharap Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia boleh mempercepatkan kerja persiapan tersebut supaya sarang burung tersebut boleh dieksport dalam masa yang terdekat. Itu yang betul. Bagi isu keraguan pelaksanaan RFID, ramai pengusaha masih lagi kurang jelas sama ada sistem ini adalah wajib atau sistem pengesahan lain dibenarkan. Persatuan Pengusaha Sarang Burung masih lagi menimbulkan isu ini di dalam surat khabar dari semasa ke semasa. Oleh itu, saya berharap Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani boleh mengumumkan keputusan mengenai isu ini supaya pengusaha-pengusaha dan pegawai-pegawai kementerian dapat penjelasan yang difahami. Tuan Yang Dipertua, Tanjung Piai, Sri Gulung. Ada lagi lah, ada sikit lagi lah. Tuan Yang Dipertua, Sila Gulung. bagi sikit masalah. Tuan Yang Dipertua, saya teruskan perbahasan saya dengan isu harga rumah. Saya risau jika harga rumah dan kediaman tidak dipantau. Kebanyakan rakyat terutama di bandar-bandar besar tidak akan dapat memiliki rumah. Harga rumah melambung tinggi akibat spekulasi dan pembelian dari pelabur hartanah secara pukang. Saya ingin tahu apakah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk memendung aktivitas spekulasi hartanah. Tuan Dipertua, bagi meneruskan perbahasan saya ingin memetik-petikkan dari manifesto Barisan Nasional yang berbunyi, kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat adalah di matlamat akhir kita. Jelaslah, hala tuju kerajaan Barisan Nasional adalah untuk menenangi kos sara hidup orang ramai yang semakin meningkat, usaha yang menjana hasil seperti kedai rakyat satu Malaysia, Granit Satu Malaysia dan sebagainya. Jabatan Kebajikan Malaysia harus meneruskan agenda supaya kehidupan rakyat bertambah selesa. Oleh itu, saya ingin mengusulkan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Agah menyelaraskan kadar bantuan baru kepada penerima JKM berikutan inflasi yang menyebabkan bantuan JKM dilihat tidak begitu berkesan dalam membantu golongan tersebut. Khususnya bagi kategori bantuan OKU yang tidak bekerja, bantuan orang tua dan bantuan kanak-kanak. Sebagai contoh, dari segi bantuan OKU yang tidak bekerja, penerima yang tidak bekerja hanya akan menerima bantuan JKM sebanyak RM150 sebulan. Saya mohon pertimbangan kementerian agar meningkatkan kadar bantuan ini kepada RM300 setiap bulan. Ini adalah memandangkan mereka sepatutnya dikategorikan seperti orang yang menerima bantuan alam pekerja cacat atau EPC.